1/3 melarikan diri, 1/3 orang Islam akan syahid dan hanya tinggal 1/3 sahaja bersama dengan Imam Mahdi. Peperangan Armageddon ataupun disebut dalam hadis Al-Hamatul Kubra, peperangan yang terbesar, kerana peperangan itu akan menyaksikan satu peperangan yang bumi tak pernah menyaksikan peperangan itu. Bumi pada hari ini telah pun melihat bagaimana satu peperangan dunia yang pertama. Dahsyat tak peperangan dunia pertama? Dahsyat. Satu dunia berperang. Dibawa pula peperangan dunia yang kedua. Dahsyat tak? Dahsyat. Kerana rekod yang kita tengok, peperangan dunia yang kedua, jumlah kematian adalah seramai 75 juta. Siapa mereka yang terkorban? Mereka yang mati dalam peperangan itu. Itu pun mayat yang dijumpai. Yang tak dijumpai wallahu alam kerana melibatkan bom dan sebagainya. Tapi bila mana masuk dalam peperangan dunia yang ketiga, iaitu peperangan Malhamatul Kubra, kata Nabi, seandainya kata Nabi burung yang melalui di atas udara peperangan itu, burung itu akan mati. Kerana ketika itu bila mana Imam Mahdi diangkat, Imam Mahdi memerintah dunia ketika itu menyebarkan keadilan dan akan membuang semua kezaliman. Ketika itu semua dunia merasai keadilan Imam Mahdi, kecuali mereka yang tak suka kepada Islam. Mereka akan berpakat, bersatu mereka di bawah satu panji, kata Nabi. Lalu mereka akan berkumpul di satu tempat, A'mak dan Dabek. Mereka akan menguasai tempat itu dan mereka akan menjadikan tempat itu kubur pertahanan mereka. Ketika itulah Nabi kata, setiap daripada negara itu, setiap daripada mereka akan bawa satu panji, dan semua panji ketika itu ada 80 buah panji, dan ijtihad para ulama, satu panji itu mewakili sebuah negara, maka 80 buah negara. Bayangkan satu negara boleh bawa berapa juta tentera, berapa banyak aset yang boleh dikeluarkan. Itu baru satu negara. Cuba bayangkan semua negara bersatu di bawah satu panji semata-mata nak menentang pasukan Islam, iaitu Al-Mahdi. Sebab itulah bila mana Al-Mahdi dapat satu siren, dapat satu berita, Imam Mahdi menyeru semua pasukan Islam untuk bersatu, maka bergeraklah mereka daripada kota Palestin ke A'mak dan Dabek. Bila mana sampai sahaja di tempat peperangan Malhamatul Kubra, ketika itulah kata Nabi, bila mana pasukan Islam sampai, mereka melihat satu bala tentera yang sangat ramai. Mereka tak pernah melihat sebelum ni bala tentera yang seramai itu. Terkejutnya mereka, terduduknya mereka. Ketika itulah kata Nabi, 1/3 daripada pasukan Islam mereka melarikan diri daripada medan perang sebab mereka menyaksikan satu bala tentera yang ramai. Tak kuat iman mereka, dan mereka yang melarikan diri daripada medan perang itu, Allah tidak pernah mengampunkan dosa-dosanya. Allah akan murka kepadanya sampailah mereka mati. Maka berperanglah. Akhirnya peperangan itu dimenangi oleh Al-Mahdi, pasukan Islam. Ada satu hadis Nabi SAW, Nabi bagi arahan kepada kita orang lelaki khususnya, bila mana kamu dapat arahan, bila mana kamu dapat berita Al-Mahdi telah pun keluar, bersegeralah kamu kepada Imam Mahdi untuk berbai'ah kepada Imam Mahdi. Kata Nabi, meskipun kamu terpaksa merangkap dalam salji, maksudnya meskipun dalam keadaan kamu ada masalah, ada kerumitan, dapat berita Imam Mahdi dah pun keluar, pergilah kamu kepada Imam Mahdi. So siapa menjadi pengikut Imam Mahdi? Mereka adalah dalam kalangan orang Islam yang hati mereka cekal, yang mana hati mereka kuat, iman mereka kuat. Dan kebanyakan ulama kata, kebanyakan tentera-tentera Imam Mahdi adalah dalam kalangan ulama, dalam kalangan asatizah, dalam kalangan orang-orang yang beriman. 1/3 melarikan diri, 1/3 orang Islam akan syahid dan hanya tinggal 1/3 sahaja bersama dengan Imam Mahdi dan menyambung perjuangan Imam Mahdi ketika itu.